الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Alhamdulillah, yang dimuliakan para tetamu Allah dan para pendengar sekalian, insya-Allah pada malam ini kita akan sambung bacaan hadis kita yang bertajuk hak-hak seorang muslim. An Ubadah bin Samir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa min ummati man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqah. Rawahu Ahmad. Sayyidina Ubadah bin Samir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang tidak memuliakan orang tua dalam kalangan kami, tidak mengasihi kanak-kanak dalam kalangan kami, dan tidak mengakui hak orang alim dalam kalangan kami, maka bukanlah dia daripada kalangan umatku. Hadis Musnad Ahmad. Diulangi, Sayyidina Ubadah bin Samir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang tidak memuliakan orang tua dalam kalangan kami, tidak mengasihi kanak-kanak dalam kalangan kami, dan tidak mengakui hak orang alim dalam kalangan kami, maka bukanlah dia daripada kalangan umatku. Hadis Musnad Ahmad. Seterusnya, an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awsin khalifah min ba'di bi taqwallahi wa awsihi bi jama'atil muslimin ay yu'azzima kabirahum wa yarham saghirahum wa yuwaqqira alimahum wa alla yadribahum fayudhillahum wa la yushishahum fayughfirahum wa alla yusiyahum fayaqta'a naslahum wa alla yaghliqa babuhu dunahum fayakul qawiyyuhum dha'ifahum. Rawahu Baihaqi. Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku mewasiatkan khalifah selepasku supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan aku mewasiatkannya tentang kumpulan orang-orang Islam supaya dia memuliakan orang tua dalam kalangan mereka dan mengasihi kanak-kanak dalam kalangan mereka, dan supaya dia menghormati orang alim dalam kalangan mereka, dan juga supaya dia tidak memukul mereka sehingga menghinakan mereka, dan jangan dia menakut-nakutkan mereka begitu sekali sehingga menyebabkan mereka menjadi kafir, dan supaya dia tidak mengkasihkan mereka sehingga memutuskan keturunan mereka, dan jangan dia menutup pintunya, yakni sehingga mereka tidak boleh mengadu. Jika berlaku demikian, yang perkasa dalam kalangan mereka akan memakan yang lemah, yakni kezaliman akan berleluasa. Hadis riwayat Baihaqi. Diulangi, Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku mewasiatkan khalifah selepasku supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan aku mewasiatkannya tentang kumpulan orang-orang Islam supaya dia memuliakan orang tua dalam kalangan mereka dan mengasihi kanak-kanak dalam kalangan mereka, dan supaya dia menghormati orang alim dalam kalangan mereka, dan juga supaya dia tidak memukul mereka sehingga menghinakan mereka, dan jangan dia menakut-nakutkan mereka begitu sekali sehingga menyebabkan mereka menjadi kafir, dan supaya dia tidak mengkasihkan mereka sehingga memutuskan keturunan mereka, dan jangan dia menutup pintunya, yakni sehingga mereka tidak boleh mengadu. Jika berlaku demikian, yang perkasa dalam kalangan mereka akan memakan yang lemah, yakni kezaliman akan berleluasa. Hadis Baihaqi. Seterusnya, an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqilu dhawil hayati atharatihim illa al-hudud. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maafkanlah kesilapan orang yang baik-baik kecuali kesalahan-kesalahan yang kena hukum hudud. Hadis riwayat Abu Daud. Diulangi, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maafkanlah kesilapan orang yang baik-baik kecuali kesalahan-kesalahan yang kena hukum hudud. Hadis riwayat Abu Daud.
Seterusnya, an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an natfi asy-syayb wa qala innahu nurul muslim. Allahu akbar. Rawahu Tirmizi. Sayyidina Abdullah bin radhiyallahu anhum meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada mencabut uban. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya uban itu ialah nur orang Islam yang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Allahu akbar. Jadi ulangi, Sayyidina Abdullah bin radhiyallahu anhum meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada mencabut uban. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya uban itu ialah nur orang Islam yang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Allahu akbar. Hadis akhir insya-Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tanfitu syayb fa innahu nurun yaumal qiyamah wa man syaba syaibatan fil Islam kutiba lahu biha hasanah wa hutta anhu biha khati'ah wa rufi'a lahu biha darajah. Rawahu Ibn Hibban. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu mencabut uban, kerana sesungguhnya ia menjadi sebab nur pada hari kiamat. Apabila seseorang Islam ditumbuhi sehelai uban, maka dengan sebab sehelai uban itu akan ditulis untuknya satu hasanah, satu dosa akan diampunkan, dan satu darjat akan ditinggikan. Hadis Ibn Hibban. Allah diulangi, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu mencabut uban, kerana sesungguhnya ia menjadi sebab nur pada hari kiamat. Apabila seseorang Islam ditumbuhi sehelai uban, maka dengan sebab sehelai uban itu akan ditulis untuknya satu hasanah, dan satu dosa akan diampunkan, dan satu darjat akan ditinggikan. Hadis riwayat Ibn Hibban. InsyaAllah pengen dapat amalkan dan sampaikan insyaAllah. Jadi kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.